Saudara Syukri, kenapa lah? Ya sebab itulah sekarang ni sejarah negara kita jadi merepek sebab orang tak amat menulis. Jadi sekarang ni Saudara Aus Firdaus, saya bersetuju seharusnya yang Muhammad Tengku Razali dapat menjadikan menteri mentor. Saya nak bagi tahu saya berjumpa dengan beliau sebulan dulu. Lewat makan tengah hari sebelum bulan puasa. So saya berbual dengan dia kata seharusnya negara kita kembalilah balik pada asal dulu, kita menyantuni negara China. Saya bagi tahu pada Tengku Razali, dia kata, you adalah orang yang bertanggungjawab membawa Anwar Muhammad Ibrahim masuk dalam UMNO. Ya, saudara Asrul Swan, mungkin mereka yang persoalkan jasa kuli ni tak lurus lagi air kecil mereka. Sebab saya bagi tahu pada Yang Muhammad Tengku, dia kata, you baik dengan Anwar, kenapa tidak you nasihat dia? Dan alhamdulillah Yang Mulia Tengku Razali mengadakan pertemuan dengan Datuk Anwar Ibrahim dan menyarankan yang terbaik, adakan kembali, perkukuhkan kembali hubungan antara Malaysia dengan negara China yang dilihat terputus apabila UMNO Barisan Nasional tumbang di tangan Dr. Mahathir pada pilihan raya 14 dulu. Jadi saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyantuni pandangan. Dan sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke China. Dan orang di belakang tu saudara, Datuk Tengku Razali, yang meminta supaya adanya sokongan daripada kalangan saudagar-saudagar, pelabur-pelabur. Dan 170 bilion tercapai, pelabur Cina akan masuk ke Malaysia. Cumanya saudara, mereka juga dalam keadaan wait and see. Kerana baru nak datang, selepas memeterai perjanjian, Datuk Anwar Ibrahim balik ke Malaysia, timbul pula cerita bahawa kerajaan akan tumbang. Kononnya ada 126 sokongan. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri paling singkat. Kerajaan perpaduan ini akan ditumbangkan. Adanya sokongan di kalangan 126, 137 daripada ahli-ahli parlimen yang tidak menyokong kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini membuatkan mereka tarik break. Itu yang saya sabar malam saya marah, saudara. Saya kata, kenapa dikocakkan suasana politik negara kita ini? Kenapa perlu kita mengambil tindakan yang sebegini? Mestikah diwawarkan pada seluruh dunia bahawa kononnya bukan fakta pun. Sebab itu akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mencabar, kalau betul-betul you ada numbers, bawa lah ke parlimen. Saudara, tinggal lagi 8 hari lagi. InsyaAllah bawa ke parlimen. Kalau kata tak setuju, bawa usul ni tak percaya. Kita bertempur di parlimen. Itu keadaannya, saudara. Tapi apa yang dilakukan, kita dah dapat jaminan daripada kerajaan negeri China yang hasil daripada nasihat Yang Mulia Tengku Razali kepada Datuk Anwar Ibrahim supaya kita berbaik dengan China. Dan ternyata ada bunga-bunga. Buah durian, saudara, tak terus jadi buah durian. Dia jadi bunga dulu, saudara. Lepas bunga baru berputik. Lepas berputik dia membesar. Lepas membesar, cuaca baik, segalanya okey, dapatlah kita buah mosangking ke, buah durian, udang merah ke, apa sajalah saudara. Barulah dapat dinikmati. Begitu juga ekonomi negara kita. Jangan lupa negara kita, ekonomi kita tersungkur apabila kita berhutang 1.5 triliun. Bukan mudah. Dan dalam saat-saat kita nak menyantuni, saya bukan menyokong bulat-bulat buta-buta Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Tapi saya melihat ketelusan, keikhlasannya. Apabila, sebab dulu saya ingat, anda mungkin tidak lupa, saya membuat countdown tempoh 100 hari kerajaan yang bertunjangkan kepada untuk menangani derita rakyat. Itu saudara Bob Rizal, selagi bosku tidak diberi pengadilan yang sewajarnya, tidak akan selesa dan aman. Itu satu hal lain, saudara. Itu soal mahkamah. Kita tunggu, sama-sama tunggu. Tapi jangan pula kita kecohkan. Saya tengok sekarang ni, dan saya lihat sesama kita pula ni berantakan. Mula pula orang kita balon Datuk Seri Zahid, balon Anwar Ibrahim kerana tidak membela Datuk Seri Najib. Saya kata ini pandangan yang bagi saya lah agak kritikal, tetapi tidak mendatangkan manfaat. Kerana proses itu kena dihayati. Bukan boleh buat begitu saja, saudara. Dan kita selama hari ini, kita marah adanya campur tangan orang politik dalam judisiari ataupun bidang kehakiman. Dan ini tidak akan dilakukan oleh Anwar Ibrahim.
kita kena hormatilah. Dan selepas mahkamah buat keputusan, biarlah istana mengambil keputusannya. Dan UMNO tidak akan membuat tuntutan. UMNO cuma merayu saja. Pulanglah pada tuanku. Dan perbicaraan masih berjalan. Ini keadaannya, saudara. Jadi saya nak beritahu Bob Razak, sabar, tenang. Saya nak berjelaskan. Dan sekarang ni paling tidak pun, saudara, kalau kita lihatlah apa berlaku di Kelantan, bila sudah mula menangani, dan warga PAS di Kelantan sudah mula terpikat dengan caranya. Dan sekarang begitu juga di Terengganu. Tidak ada mengatakan usaha untuk membalas dendam dan sebagainya. Tak ada. Pembangunan akan diteruskan, insya-Allah. Tetapi itu pun tertakluk pada kemampuan negara. Ini saya nak jelaskan, saudara. Mula-mula tadi saya nak jelaskan bagaimana adalah Mamat Sepit ni yang tak cukup umur nak bercakap mempertikaikan Tengku Razali. Bukanlah saya marah, saudara. Saya kata mereka ini sekat tiang ilmu politiknya, tidak menyusuri satu persatu. Tapi spotted apa dibangunkan di Gua Musang. Rakyat Gua Musang mungkin susah. Saudara, kalau buat begitu susahlah, saudara. Kalau itu andaian anda, kalau itulah dia punya benchmarknya, hanya fokus pada Gua Musang, saya rasa silaplah. Kita kena melihat sebagai pemimpin besar. Jadi janganlah sekarang ni kerana dia tak ada apa kuasa, maka kita mengata bukan-bukan. Ingat, kenang jasanya. Kita warga cinta damai, kita orang Melayu sentiasa mengingati jasa-jasa pemimpin terdahulu. Saudara Tok Putih dia kata, Malaon ni kuat getak je, geger, habuk pernah itu sana. Saudara Pacman, Perikatan Nasional nak datang Parlimen dari Selasa pun tak mau, ini kan pula nak bawa 120 SD. Itu keadaan, saudara. Kononnya nak bawa itu, nak buat. Jangan risau. 22 Mei ini, hari ni 14. Tunggulah. 13, 14. 8 hari je lagi, saudara. Seminggu lagi. Kita lihat. Cuma kita harapkan bila mereka berada di Parlimen, sebagaimana yang saya tegur tetap malam, kita nak tengok ada di Parlimen dan Perikatan Nasional benar-benar menyantuni rakyat. Haji Zakaria Pak Bilal, dia kata setuju. Datuk Seri Najib Razak, barisan UMNO wajib perjuangkan keadilan UMNO. Itu memang akan diteruskan diperjuangkan. Secara bukan terhenti. Banyak orang menuduh macam-macam. Saudara Azli Abdullah, dia kata kalau Tengku Razali boleh buat KLCC di Gua Musang, barulah dilihat hebat. Secara saya rasa ini pandangan dia orang ni, saudara Azlin, itulah nilai mereka. Jadi Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, kita harus meneruskan perjuangan demi untuk negara yang tercinta ini. Saya kadang-kadang rasa lenjan juga, saudara, bila nampak adanya kawan-kawan dalam media sosial ni yang tak faham-faham. Itu keadaannya. Saudara, itu kedudukan sekarang ni. Dan bagaimana kenyataan Presiden UMNO. Panjang kenyataannya, saudara. Sebenarnya besok, tak saya yakin beliau akan melontarkan lagi bahawa kerajaan perpaduan yang didukung oleh pelbagai parti, kata Datuk Seri Najib Zahid, bukan hanya semata-mata bersoal tentang kuasa, tetapi adalah agendanya. Kerajaan perpaduan tidak pernah melupakan agenda kepentingan Melayu dan Islam. Ini kena jelas, saudara. Jangan kita buat andaian. Selaku Presiden UMNO, beliau menyatakan bahawa perjuangan kerajaan perpaduan adalah segelari dengan objektif penubuhan dan perjuangan UMNO, iaitu untuk agenda Melayu serta Islam. Dan pada masa yang sama, kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak akan mengepikan agenda agama, bangsa dan negara. Sebentar tadi, siang tadi saya berbual dengan satu orang ketua pemuda. Dia bertanya dengan saya. Dia kata, kenapa UMNO, Presiden UMNO boleh bersetuju untuk bersama dengan Pakatan Perpaduan, Pakatan Harapan. Saya kata, cerita pendek je lah, saya kata. Nanti ada masa ni saya akan jelaskan, lebih jelas lagi saya katakan. Waktu kerajaan dalam keadaan yang tidak boleh dibentuk, apabila Parlimen dalam keadaan tergantung, tidak ada satu pun parti politik yang diizinkan oleh rakyat untuk menubuh secara dominan. Maka waktu itu istana minta supaya diwujudkan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Tapi Perikatan Nasional menolak. Dan bila diminta pada UMNO, UMNO bertemu. Bukan dia kata terus terima bulat-bulat, tidak.
Datuk Seri Zahid Hamidi berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Mat Sabu, Anthony Loke, saudara, dan mereka berbincang ke arah pembentukan kerajaan ini. Datuk Seri Zahid menyatakan persoalannya 4 perkara ini perlu dipenuhi dan disepakati. UMNO mahu tahu macam mana kerajaan perpaduan berhubung dengan satu agama Islam, itu agama persekutuan, mesti dipertahankan. Yang kedua, Raja-raja Melayu mesti dipertahankan. Yang ketiga, hak keistimewaan orang-orang Melayu mesti dipertahankan. Yang keempat, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. 4 perkara ni saya nak tanya pada Pakatan Harapan, apa tindakan anda dan apa anda punya pemikiran dan keputusan anda. Anthony Loke jawab terus terang, semua itu sudah ada dalam perlembagaan kita. Sebagai wakil DAP, kita bersetuju 100%. Datuk Seri Mat Sabu setuju, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini memanglah perjuangan kita. 4 mereka bersetuju. Itu pertemuan pertama. Tapi untuk memuaskan hati pihak lain, supaya UMNO tidak dilihat orang kata pilih kasih dalam terburu-buru, tergila-gila nak jawatan dan sebagainya, menyantuni juga permintaan untuk bertemu dengan pimpinan Perikatan Nasional. Dan Datuk Zahid mengutarakan persoalan yang sama berhubung dengan 4 perkara tadi. Tetapi agak mengecewakan apabila Perikatan Nasional, menurut Datuk Zahid, dia kata mereka beritahu mereka boleh pertimbangkan. Ini yang membuatkan Datuk Zahid Hamidi terus tarik handbrake. Kalau masalah 4 ini, resolusi penting ini kamu nak pertimbangkan, lebih baiklah kita sokong Pakatan Harapan. Anthony Loke mengatakan bahawa kita bersetuju 100%. Itulah asalnya. Itulah asas bagaimana saya menerangkan kepada Ketua Pemuda tadi, barulah dia faham. Jangan kita kadang-kadang membuat andaian yang bukan-bukan, mengikut persepsi orang. Dan saudara, ini saya harap kita faham. Dan besok kita akan lihat apa yang akan disantuni oleh semua pimpinan yang ada di Putra World Trade Center. Kita nak dengar ucapan Ketua Pemuda, kita nak dengar ucapan daripada Ketua Puteri, Ketua Wanita, bukan saja UMNO saja, pada semua parti yang bergabung dalam Pakatan Harapan dan Perpaduan ini, termasuklah ucapan penting daripada Perdana Menteri. Sama-sama kita jumpa dan kita tunggu besok, saudara. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.